Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya nak tanya yang istilah yang sunnah tasyri'iyah dengan ghairi tasyri'iyah. Ya, Boleh ya. beri penerangan sikit? Ia termasuk sebenarnya dalam bab usul. Setengah-setengah ulama, terutamanya ulama-ulama Al-Azhar, mereka pakai kaedah ini. Dan saya pun setuju sangat. Saya pun setuju sangat pada pembahagian itu. Sebab kenyataannya begitu. Sunnah tasyri'iyah, ghairu tasyri'iyah. Memang praktikal. Sunnah tasyri'iyah, maksudnya sunnah itu sendiri maksudnya sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW, disabdakan oleh baginda, dia akui oleh baginda, dan jelas sahih, baru dikatakan sunnah. Hadis itu bawah lagi, hadis itu belum pasti sunnah. Hadis boleh, hadis maudhu' boleh, sunnah tak ada maudhu'. Kalau sunnah mesti yang sahih dan maklum, umum diguna pakai. Misalnya puasa 6, puasa Isnin Khamis, itu kalau puasa sajalah. Yang lain-lain pun sama. Memang diamalkan oleh sahabat sekian ramai. Itu baru sunnah. Kemudian sunnah ni ada tasyri'i, ada ghairu tasyri'i. Sunnah tasyri'i yang ada kaitan dengan hukum syariat itu. Mungkin ia wajib, mungkin ia sunat, boleh pahala kalau kita buat, tak berdosa kalau kita tinggal. Mungkin ia hanya harus sahaja, mungkin ia makruh, dan mungkin haram. Itu sunnah tasyri'iyah, dia terikat dari sudut itu. Ghairu tasyri'iyah, yang Nabi SAW buat juga, tetapi tak mestinya kita boleh buat. Nabi buat, memang Nabi buat. Boleh jadi ia sudah mansuh. Sunnah itu sudah mansuh. Menghadap kepada Baitul Maqdis, memang sunnah. Lama juga, setahun lebih menghadap kepada Baitul Maqdis. Tetapi kita tak boleh buat itu. Itu berkait dengan asalnya tasyri'iyah. Kemudian kita tak boleh buat juga. Kalau ghairu tasyri'iyah ini ialah tak ada berkait dengan agama, dengan ibadat apa semua, tak ada berkait. Ghairu tasyri'iyah, tidak berkait dengan semua itu. Dan kalau Nabi ada buat pun, ia sebagai sesuatu yang harus pada dasarnya. Dan Nabi buat, kira-kiranya haruslah. Kalau kita nak buat pun harus juga. Ia tidak mendatangkan pahala yang lebih kalau kita buat, sebab lebih berkait dengan keadaan sekeliling atau masyarakat semasa, atau kemajuan dan perkembangan dunia semasa itu. Misalnya Nabi makan roti misalnya. Nabi tak ada dalam hadis tersebut mana hadis dia pernah makan nasi, tak pernah. Ada makan roti. Jadi adakah makan roti itu suatu kelebihan mendatangkan pahala kepada kita? Kerana Nabi makan roti? Jawabnya tidak. Sebab makan roti itu termasuk dalam adi atau jibilli, termasuk dalam itu. Terikat dengan zaman, dengan tempat. Dan kita nak tahu tasyri'i atau bukan tasyri'i, ini kita kena tengok itu. Orang kafir ada buat ke tidak? Orang kafir semasa Nabi itu makan apa? Makan roti juga. Jadi ini menunjukkan roti itu bukan termasuk dalam sunnah tasyri'iyah. Kita nak kata wajib ke? Tak boleh. Kita nak kata sunnah dengan arti boleh pahala ke? Lebih ke? Makan roti itu susahlah kalau macam tu. Kita orang Melayu makan roti tak kenyang. Kena makan nasi baru kenyang. Susahlah kalau macam tu. Tetapi kita kena paksa diri juga sebab nak dapat paling tidak pahala tu sunat. Sunat dengan makna dapat pahala kalau kita buat itu. Adakah begitu? Jawabnya tidak. Cuma berkenaan dengan makan roti ke makan apa ke, makan dengan tangan kanan. Itu sunnah tasyri'iyah. Sebab orang kafir tidak terikat dengan tangan kanan itu. Tangan kiri boleh makan, tak kira dia. Kemudian baca bismillah nak makan itu. Lepas makan begini, ada bacaan-bacaannya. Itu sunnah tasyri'iyah. Makan roti itu sendiri bukan sunnah tasyri'iyah. Kita tak perlu terikat dengannya. Itu dia berkembang mengikut zaman, berubah-ubah. Dan kita boleh mengikut peredaran zaman, perubahan zaman. Macam zaman Nabi, pakai pelita, mana pakai elektrik. Jadi kita nak pakai pelita juga sekarang ni. Padahal Nabi pakai kan, tiap-tiap malam nak kira-kiranya pakai. Sunnah lah tu. Tapi sunnah tu sunnah apa?
Tasyri'iyah ke atau ghairu tasyri'iyah? Jawabnya ghairu tasyri'iyah. Sebab Nabi tidak hendak ikat benda tu untuk umat dia, nak umat dia ni dengan benda tu, tak. Jelas kalau ikat begitu jadi menyusahkan. Itu mengikut perkembangan zaman. Zaman tu setakat itu baru ada kemajuan. Seorang Nabi pun dia terikat dengan zaman tu dari segi kemajuan duniawi ni. Maka kita tak perlu terikat lah. Kita pakai elektrik pun tak ada salahnya. Tak ada salahnya. Boleh saja kita pakai elektrik pun. Bahkan itu lebih cerah lagi. Kalau Nabi SAW ada di zaman sekarang ni, dia pun akan pakai elektrik kira-kiranya. Sebab dia suka sangat benda-benda yang maju. Kita kata naik unta, dia naik kuda untuk sampai cepat. Untuk sampai cepat. Kira-kiranya kalau sekarang ni dia ada kereta, kapal terbang pun dia akan naik juga. Sebab apa? Dia tidak berjalan kaki dulu. Dia naik unta tu untuk apa? Untuk sampai cepat. Naik kuda tu untuk apa? Untuk sampai cepat, lebih cepat lagi. Jadi kita kena tengok makna dia tu. Maksud daripada setiap perbuatan Rasulullah SAW. Jadi kita kata itu semua tidak tasyri'i. Tidak terikat dengan hukum itu pada dasarnya. Cumanya kalau kita guna pelita, haram ke? Tak haram. Boleh sajalah. Cumanya ketinggalan lah kita kalau kita guna sekarang ni. Gitu saja. Ada kalanya haram kita guna. Sebab apa? Sebab itu kita tak terikat umat ni semua sampai ke akhir zaman dengan benda tu. Macam zaman Nabi dulu, perang. Naik unta, pakai pedang. Pernah orang kafir nak serang, ramai perang Khandaq tu dia gali parit. Jadi kita kena buat begitu lah. Padahal Nabi pernah buat. Sunnah lah juga kira-kiranya. Sunnah apa tu? Ghairu tasyri'iyah. Sebab apa? Sebab tidak diikatkan kita dengannya. Zaman dulu adalah gunanya buat parit tu. Ketika paling hebat pun kenderaan dia kuda tu akan jatuh dalam tu. Dan kuda tidak boleh melompat setinggi itu. Jadi mudahlah orang yang jatuh dalam tu dipanah ke, ditombak ke, boleh. Tapi sama sekarang ni orang pakai peluru berpandu. Buat 100 parit pun tak ada guna. Bahkan kalau kita buat tu buang masa, bukan tenaga saja. Dan kita nak pakai pedang lagi dalam keadaan orang dah pakai apa-apa senjata ni. Tak kena lah tu. Itu sifat sunnah ghairu tasyri'iyah. Ia bersifat semasa, bukan untuk semua masa. Dan tidak berkait dengan ibadat. Ia berkait dengan dunia, keduniaan. Benda-benda macam itulah. Itulah secara ringkas lah. Ghairu tasyri'iyah tu macam tu. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu kita guna boleh tak? Boleh. Ya harus. Sebab Nabi pernah guna. Sekadar itulah. Tapi untuk kita guna sepenuhnya, tak boleh. Bahkan jadi salah tu, tidak bijaksana dalam keadaan sekarang ni. Sebab orang mari dengan jet, mari dengan kapal terbang, mari dengan helikopter, tak ada guna parit tu. Tak ada guna parit. Jadi kita pun kena beredar mengikut zaman lah. Sebab itulah dalam Quran kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ikut apa-apa pun kekuatan yang boleh kita dapatkan, kita kena dapatkan, usaha, sediakan. Begitu. Benda-benda beginilah. Tapi kalau sembahyang tu tentu dah orang kafir tak sembahyang. Kalau sembahyang, itu sunnah tasyri'iyah lah. Tapi benda-benda dunia ni begitu. Sebab itulah kita tengok ulama-ulama ni dia nampak macam tak tetap. Setengah-setengah tu orang tak belajar mana, dia kemah sangat pegang tu dengan jubahnya, dengan serbannya kuat. Masa Nabi pernah pakai. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang belajar yang hebat-hebat tidak pula beria-ia sangat, bersungguh-sungguh sangat nak buat benda tu tak. Sebab dia tahu itu sunnah apa. Antara benda yang mudah untuk kita nak cek ini termasuk dalam sunnah apa, kena tanya. Orang kafir ada buat ke tidak benda macam tu? Kalau ada buat, itu maknanya sunnah ghairu tasyri'iyah. Kalau orang kafir tak buat, tentu dah. Itu sunnah tasyri'iyah. Itulah panduan mudah. Jadi serban ni masalah dia mahkota orang Arab. Dia ada peribahasa dia. Serban itu mahkota orang Arab. Jadi orang Arab tu tak kira lah Islam ke tidak Islam ke, sama Nabi pun pakai serban juga. Cumanya orang keliru. Ada dalam hadis tu kan sebut farqu bainana wa bainal musyrikin al-amaim 'ala al-qalalis. Dalam Abu Daud. Orang keliru tu Nabi sebut itu. Beza antara kita dengan orang kafir serban di atas songkok atas pia tu. Dia tidak faham. Yang tu dalam menghadapi kafir mana? Musyrikin mana? Musyrikin yang tak pakai serban tu bukan Arab tu. Macam Parsi, macam apa tu. Tradisi dia tak pakai serban. Dalam menghadapi musuh yang macam tu.
Kenalah, ini macam uniform lah, macam uniform. Askar pakai macam ni. Askar kita, ini pakaian dia. Kalau dengan Arab Mekah, Arab tu mereka boleh dikatakan umumnya pakai serban. Sebab itu ulama kata ini termasuk dalam sunnah ghairu tasyri'iyah. Tapi dah setelah lupa, dah orang lupa tak tahu apa ni kafir ke tidak kafir ke pakai, cuma ingat Nabi tu pakai serban. Kita sayang kepada Nabi, kerana cinta kepada Nabi kita nak pakai. Itu adalah kerana cinta, bukan kerana serban tu sendiri. Kerana cinta tu kita dapatlah pahalanya, adalah kelebihannya. Tetapi kalau kita sedar hakikatnya benda ni macam mana, tak perlulah kita bersusah payah. Pakai tongkat ke, zaman Nabi dulu pakai tongkat. Jadi kita nak pakai tongkat, sibuk nak naik terbang tu, sibuk pula. Orang tak bagi kita naik pakai tongkat. Padahal kita boleh berjalan biasa pun. Kita tak tengok zaman itu. Zaman Nabi dulu ada ular, ada macam-macam binatang buas di tengah jalan itu. Sebab itu sunnah pakai tongkat. Itu saja. Dalam keadaan sekarang ni tak diperlukan. Tidak perlu kan, tak adalah. Tak perlu lah. Benda tu benda dunia. Benda dunia.